Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rahimi Afid bin Muhammad Azlimi, nombor metrik JK Palang 12871 Palang 19, merupakan seorang pelajar tahun 4 dalam jurusan Sains Kemasyarakatan. Pada hari ini saya akan menjadi moderator dalam forum JUR 102. Seperti yang anda dapat lihat dalam video tadi, mereka adalah para pembentang yang akan bersama-sama dengan saya untuk membincang dan mengupas secara terperinci mengenai isu-isu penghayatan nilai-nilai agama dan sumbangannya ke arah keamanan dunia. Sebelum kita bermula dengan lebih mendalam, marilah kita bersama-sama mendengar terlebih dahulu mengenai pengenalan tentang agama dan isu-isu yang berkaitan dengannya oleh panel 1, iaitu Saudara Izami Ibrahim. Secara umumnya, Malaysia mempunyai pelbagai etnik masyarakat yang mempunyai pelbagai bangsa seperti kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Hal ini bermaksud bahawa terdapat keunikan dalam budaya dan agama di negara ini. Setiap dari mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kepercayaan agama bermaksud upacara, pemujaan dan pembentukan tingkah laku seseorang dalam kehidupan seharian. Secara harfiahnya, seseorang yang menerapkan ajaran agama yang baik akan menyumbang di dalam keharmonian dan keamanan kepada negara mahupun dunia. Malah, setiap agama yang terdapat dalam konteks negara Malaysia, masing-masingnya memberi sumbangan dan tanggungjawab terhadap etika dan peradaban. Secara umumnya, terdapat 4 contoh agama yang besar di Malaysia, antaranya agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan agama Hindu. Dalam agama Islam, mengajar setiap penganutnya menjadi seseorang yang beriman dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Manakala bagi agama Hindu pula, menekankan tentang kehidupan semula sehingga manusia mendapat moksha, iaitu kelepasan dari kitaran kehidupan. Dalam agama Buddha pula, mereka yang mengutamakan nilai-nilai agama akan mendapat restu dan juga nasib yang baik dari nenek moyang mereka. Beralih kepada permasalahan tentang isu yang dipilih. Seringkali kita ketahui bahawa pelbagai kejadian-kejadian yang negatif, terutamanya gejala sosial dan kurangnya nilai-nilai agama mahupun nilai-nilai moral dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, identiti tidak dapat dipisahkan oleh nilai. Justru itu, timbul persoalan mengenai perkara yang boleh digunakan bagi mengukuhkan sesuatu identiti. Dalam masyarakat Malaysia, pembentukan sebuah negara yang produktif dan bermoral tinggi haruslah diasaskan melalui pengajaran Islam. Namun demikian, hal tersebut membawa kepada persoalan menerusi kacamata agama atau budaya yang lain kerana nilai yang diasaskan kepada satu agama sahaja. Kepentingan hala tuju masyarakat menemui jalan mati apabila ketandusan dari segi penghayatan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai moral yang lain tanpa mengira usia, bangsa dan agama. Kepentingan ilmu digunakan untuk kebaikan, bukannya untuk kemusnahan. Seperti kata pepatah, ilmu tanpa amal ibarat pepohon yang tidak berbuah. Sekian, terima kasih. Sebuah pengenalan yang baik daripada Saudara Izami Ibrahim. Seterusnya, untuk melihat topik ini secara analisis, kita akan bertanya kepada Saudari Abidah Zulkarnain mengenai kepentingan agama dalam kehidupan kita. Saya akan membentangkan mengenai isu kepada agama, kepentingannya agama dan sumbangan untuk keamanan negara. Jadi, kita sedia maklum bahawa jika manusia ini tidak mempunyai agama, maka manusia akan terus berada dalam kesesatan. Agama itu sebenarnya berupaya untuk membentuk jati diri manusia yang sempurna dan ianya adalah yang terbaik sekali. Agama juga merupakan asas kepada budaya dan tamadun. Maka agama ini sebenarnya mencerminkan kehidupan kita yang baik dalam negara, walaupun negara kita mempunyai struktur masyarakat, golongan budaya yang begitu berbeza tapi majmuk. Agama juga memainkan peranan sebagai kerangka asas perlembagaan dalam sesebuah negara.
Agama juga berperanan untuk membentuk semangat nasionalisme dalam jati diri setiap warga negara kita. Sekian. Saya bersetuju dengan saudari Abidah Zulkarnain. Sememangnya agama memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keperluan agama terhadap manusia melalui panel 3 iaitu saudari Anis Suhana. Secara nalurinya, manusia mengakui bahawa segala kekuasaan dalam kehidupan ini di luar kemampuan diri mereka. Hal ini kerana mereka mengalami kesulitan hidup, musibah dan berbagai bencana. Mereka akan mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang berunsur kekuasaan yang dapat membebaskan mereka daripada perkara tersebut. Justru itu, naluri inilah yang membuktikan bahawa setiap manusia di muka bumi ini memerlukan agama ataupun kepercayaan. Selain itu, keperluan agama atau kepercayaan terhadap manusia adalah untuk memberi panduan kepada mereka tentang peraturan cara hidup. Oleh kerana agama atau kepercayaan bersifat peraturan, maka hal ini telah memberi panduan akal kepada manusia untuk membuat pilihan demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tambahan lagi, agama atau kepercayaan dapat menjaga fitrah manusia dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebagai contoh, setiap fungsi deria dan panca indera manusia adalah terbatas dalam mencapai sesuatu kebenaran. Justru, jika tidak dikawal melalui agama atau kepercayaan, maka mereka akan lebih cenderung untuk melakukan perkara yang melampaui batas. Seterusnya, agama atau kepercayaan diperlukan oleh manusia bagi mewujudkan sebuah peradaban yang baik. Sebagai contoh, perkembangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 1443 sebelum Masihi yang telah memberi impak yang sangat besar dalam peradaban manusia masa kini. Baginda dapat mengubah cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu dengan memperkenalkan kesucian agama Islam dan menyebarkannya. Dengan agama itu juga, baginda bersama para sahabat berjaya menakluk dan menyebarkan syiar Islam hampir ke seluruh dunia sehingga hari ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan populasi penganut yang beragama Islam di dunia ini hampir mencecah 1.9 bilion orang. Menurut majalah TRT World, para peneliti di Pew Research Center mengandaikan populasi penganut agama Islam akan mengungguli penganut agama Kristen menjelang abad ke-21. Akhir sekali, jelaslah bahawa agama atau kepercayaan merupakan satu anutan yang menjadi keperluan hidup dalam setiap diri manusia. Hal ini kerana tanpa menggenggam terhadap sesuatu agama atau kepercayaan, manusia akan terus sesat dalam kealpaan dunia. Hal ini dapat difahami melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat ke-33 yang bermaksud, Dialah yang mengutuskan rasul-rasul dan dengan petunjuk dan agama Islam yang benar untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak mengingkarinya. Sekian, terima kasih. Tidak dapat disangka lagi yang kita ni sebagai manusia memerlukan agama dalam kehidupan kita. Akhir sekali, saya ingin bertanya kepada saudara Teo Wong Kong mengenai apakah langkah-langkah ataupun cara-cara untuk kita memupuk nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk memupuk nilai keagamaan adalah bermula dari keluarga. Ibu bapa adalah contoh kepada anak-anak semasa kecil. Tingkah laku yang dilakukan oleh ibu bapa akan diikuti, diamalkan dan dijadi budaya dalam kehidupan anak-anak pada masa depan. Jadi, pendidikan kita perlu ditanamkan sejak kecil untuk kebiasaan pada anak. Yang kedua, nilai-nilai keagamaan boleh diberi melalui sekolah. So, di Malaysia, sekolah adalah salah satu institusi untuk memupuk nilai-nilai keagamaan melalui subjek seperti pendidikan Islam, pendidikan moral ataupun pendidikan sivil. Jadi, semua rakyat di Malaysia berpeluang untuk belajar agama sejak sekolah rendah tanpa mengira bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan juga senang didapati melalui teknologi yang canggih sekarang. So, pada zaman sekarang, semua orang mesti ada sebuah smartphone. Jadi, mereka boleh mempelajari apa-apa jenis ilmu melalui pelbagai media sosial seperti Facebook, YouTube ataupun Twitter. Mereka boleh dengar ceramah dari YouTube
ataupun ikutkan akal ataupun profil yang berfaedah dalam media sosial untuk membaca artikel ataupun tengok video yang berkaitan dengan keagamaan. Yang keempat adalah memperuntukkan masa untuk membaca yang berkaitan dengan keagamaan. So, kita boleh mencuba membaca selama 30 minit pada waktu pagi ataupun 30 minit sebelum tidur. Bacaan yang berkaitan dengan agama senang didapati melalui pelbagai platform sama ada buku, surat khabar ataupun internet. Yang kelima, kita kena rajin kelilingan diri kita dengan orang yang berpengetahuan tinggi tentang keagamaan. So, kita kena rajin dengan mereka, dan apabila kita mempunyai persoalan mengenai apa-apa isu tentang agamaan, kita senang merujuk kepada mereka tanpa penjelasan. Dan last, yang keenam, kerajaan juga memainkan peranan penting dalam penumpukan nilai-nilai keagamaan. So, kerajaan boleh menyediakan siaran keagamaan melalui rancangan televisyen ataupun melalui siaran radio. Jadi, orang ramai boleh mendengar ceramah di mana-mana sahaja. So, kerajaan juga boleh berkongsi apa-apa maklumat berkaitan dengan keagamaan. Terima kasih kepada keempat-empat panel yang telah memberi pandangan serta pendapat terhadap isu ini. Agama adalah elemen yang penting dalam menyuntik keharmonian dan keamanan terhadap sesuatu bangsa, budaya dan negara. Sebagai contohnya, Nabi Muhammad SAW menjadikan agama Islam sebagai tali ikatan keharmonian di antara kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah. Dan orang bukan Islam juga hidup secara aman damai di bawah pentadbiran Piagam Madinah. Kesimpulannya, peranan dan sumbangan agama dalam penghayatan nilai-nilai etika dalam sesebuah masyarakat memainkan peranan yang sangat besar. Hal ini kerana melalui pegangan agama, manusia akan hidup secara beretika dan dapat mengenal pasti batas-batas kehidupan agar mereka tidak terjerumus dalam kancah kegelapan. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa sumbangan agama dalam penghayatan etika memberikan impak yang sangat besar. Secara harfiahnya, kehadiran agama atau kepercayaan dalam kehidupan manusia telah memberi banyak manfaat dan kebaikan. Salah satunya ialah manusia dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sebagai contohnya, apabila tiba musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan Tahun Baru Cina, masyarakat yang berbilang kaum atau agama akan saling kunjung mengunjungi. Selain itu, agama dapat mengajar manusia menjadi seorang manusia yang berhati mulia. Hal ini kerana di dalam agama kita diajarkan mengenai nilai-nilai moral dan sebagai hasilnya kita dapat membezakan perkara yang baik atau buruk. Seterusnya, agama juga dapat membentuk jiwa dan diri yang bersih dalam kalangan manusia. Dengan pembentukan jiwa yang bersih, manusia dapat hidup secara aman dan damai. Akhir sekali, agama atau kepercayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga dalam pembinaan tamadun manusia. Secara keseluruhannya, agama penting dalam kehidupan bermasyarakat dan membentuk kepercayaan-kepercayaan tertentu yang menjadi pegangan asas dalam sistem sosial. Seterusnya, jelaslah bahawa teori struktur fungsional memperlihatkan keadaan sesebuah masyarakat akan berada dalam keadaan stabil dan harmoni sekiranya setiap bahagian dalam sistem sosial berfungsi dan memberi sumbangan untuk memenuhi keperluan individu atau masyarakat yang membentuk satu sistem masyarakat yang bersifat menyeluruh. Salah satu struktur dalam sistem sosial tersebut adalah elemen keagamaan. Fungsi agama dikekalkan dan diamalkan dalam sesebuah sistem masyarakat menjadikan masyarakat mempunyai set pola tingkah laku yang teratur dan dikongsi secara bersama dengan institusi-institusi lain seperti kekeluargaan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Sekian, terima kasih.